Hai, Assalamualaikum. Masih bersama saya lagi dalam tajuk yang sama, nombor dan operasi. Tetapi hari ini kita akan belajar dengan kemahiran yang berbeza. Okey, apa kemahiran yang berbeza pada hari ini? Jom kita sama-sama tengok. Jadi, bagi tajuk teroka nombor, di akhir pembelajaran ini nanti, kamu akan dapat menyatakan nilai tempat dan nilai digit. Yang kedua, kamu akan dapat mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Dan yang terakhir, kamu akan boleh menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Jadi, ini adalah objektif yang kamu akan capai di akhir kelas ini nanti. Baiklah, kita akan ingat semula mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit. Sama juga seperti kelas sebelum ini, kita dah belajar nilai tempat dan nilai digit. Tetapi hari ini kita akan pergi lebih mendalam. Okey, apakah itu nilai tempat dan nilai digit? Senang cerita dia, nilai tempat ini kita tulis rumah nombor itu dalam perkataan. Nombor tak perlu. Yang perlu adalah rumah nombor itu kita tulis dalam perkataan. Cuba awak tengok ni. 3 kita tulis nombor. 10,000 ini kita tulis dalam perkataan. Dan nampak 7,000 perkataan. 600. Ratus dalam perkataan. 10 bermaksud 10 lah. Jadi 1 tu kita tulis dalam nombor. Dan rumah dia tu adalah dalam perkataan. 2 sah. Mesti tulis sah. Jangan tinggal sah. Okey. Boleh ya? Okey. Dan yang seterusnya, nilai digit ditulis dalam bentuk angka. Nilai digit dalam bentuk angka ataupun nombor. Jadi, kamu dah tahulah. Nilai digit ditulis dalam bentuk angka ni maksudnya apa? Semua sekali mesti ditulis dalam nombor. Nampak ni? Ada perbezaan tak dengan yang kat sebelah ni tadi? Ni. Ini semua dalam angka dan ini semua dalam bukan semua. Ini ada ditulis dalam nombor dan angka. Baik, mungkin ada yang terlupa. Semalam kita dah belajar tentang rumah nombor, tapi hari ni dah lupa. Ada, cikgu percaya. Tetapi cikgu rasa bukan di Zimah lah. Mungkin di negara lain. Okey, ini adalah rumah nombor yang cikgu dah perkenalkan dengan kamu. Siap ada nyanyi-nyanyi lagi lagu semalam, betul? Terpulang. Kalau kamu ada lagu lain nak buat, boleh. Contohnya, kamu boleh buat lagu kita nyanyi macam lagu yang senam robik biasa kita buat kan. 10,000,000, 10,000,000, 10,000. 10,000,000, 10,000,000, 10,000. 10,000,000, 10,000. 10,000,000, 10,000, 10,000. Macam tu lah. Itu contoh lagu lain. Semalam cikgu bawa lagu lain kan? Okey. Itu antara contoh-contoh lagu yang boleh kamu gunalah. Yang memudahkan kamu untuk mengingat rumah nombor. Seterusnya, ini juga kita dah belajar pada kelas sebelum ini. Yang mana kita kenal pasti nilai digit yang macam mana, nilai tempat yang macam mana. Tadi pun cikgu ada sebut dah tadi. Nilai tempat ini kita tulis nama rumah nombor dan nilai digit ini kita tulis nombor dia. Okey? Seterusnya. Kita sedang mempunyai siri nombor. Apa yang akan berlaku seterusnya? Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat. Okey.
Bagaimana caranya untuk kita mencerahkinkan nombor mengikut nilai tempat? Yang pertama, kita sudah ketahui nombor yang diberikan adalah 62,307. Jadi, apa yang kita perlu buat? Mengikut nilai tempat yang telah kita belajar sebelum ini, nilai tempat perlu diisi dengan perkataan. Jadi 6 ini kita kekalkan nombor dia, manakala rumah nombornya kita tulis dalam perkataan, iaitu puluh ribu. Dan nombor 2 kita kekalkan dia, dan rumah nombor itu adalah rumah ribu, kita eja dia dalam perkataan. Seterusnya nombor 3 terletak di rumah ratus, dan kita eja ratus itu dalam perkataan. Okey, di sini nombor sifar. Sifar ini terletak dalam rumah puluh. Jadi kita letakkan perkataan puluh, dan 7 ini terletak dalam rumah sa. Jadi kita akan tuliskan sa di belakangnya. Jadi cara ini adalah cara bagaimana untuk kamu menulis cerakinan nilai tempat. Okey ya? Baiklah, seterusnya apa yang akan berlaku? Cikgu akan terangkan kepada kamu bagaimana untuk mencerahkinkan nombor yang sama macam tadi, tetapi soalan mengkehendaki kamu mencerahkinkan mengikut nilai digit. Okey, nombornya masih sama, 62,307. Okey, macam mana kita nak buat? Jadi, kita perlu kenal pasti 6 ini berada di dalam rumah apa? 6 ini berada di dalam rumah puluh ribu. Jadi, sekiranya nombor itu mewakili rumah puluh ribu, nombor yang di belakangnya mestilah mempunyai 5 digit ataupun 5 angka. Okey, contohnya seperti ini. 6 sifar 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 sifar. Ini membawa nilai 60,000. Seterusnya nombor 2. Nombor 2 ini terletak dalam rumah ribu. Jadi rumah ribu mempunyai 4 digit. Jadi kita selesaikan 2 sudah ada 1 digit. Digit yang kedua, digit yang ketiga, dan yang keempat. Seterusnya nombor 3. Nombor 3 ini terletak dalam rumah ratus. Rumah ratus ada berapa digit semua sekali? Pandai. Rumah ratus mempunyai 3 digit. Jadi kita perlu tambah 2 biji sifar di belakang. Seterusnya nilai rumah puluh. Okey, nilai rumah puluh. Letakkan sifar saja, dan 7 sebagai mewakili rumah sa. Okey, kita tengok di sini ada 2 contoh jawapan yang cikgu sediakan. Yang pertama dan yang kedua. Tengok yang pertama dan yang kedua. Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah di satu tempat ini sahaja. Di kawasan sifar. Di sini tak ada sifar, betul? Jadi ini adalah pilihan yang diberikan untuk kamu. Bagaimana untuk menulis sekiranya mempunyai nombor yang tidak disebut. Okey? Jadi bila ada nombor yang tak disebut ataupun tidak diungkapkan, kita perlu letakkan sifar. Dan susun nombor mengikut tertib menaik ataupun menurun. Okey. Apa lawas? Apa benda lubuk hantu? Apa benda bintulu? Apa benda sibu ni? Okey. Ini adalah nama bagi 4 buah daerah yang terdapat di negeri Sarawak. Okey. Kalau awak perhatikan pada buku teks dalam muka surat 6.
Okey. Ini bilangan yang betul tau. Bukan bilangan yang direka-reka. Okey, jadi bilangan penduduk Iban di Lawas adalah sebanyak 1,105 orang. Di Lubuk Antu, 24,712. Di Bintulu, 75,141. Dan di Sibu pula adalah 69,711. Okey, ini adalah nombor. Kita tak tahu lagi siri nombor ini yang mana satu lebih besar, yang mana satu adalah lebih kecil. Okey, kita akan perhatikan dahulu bilangan nombor terbanyak. Maksud bilangan nombor terbanyak ni apa? Cuba awak tengok di Lawas dan di Lubuk Antu. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Lawas hanya mempunyai 4 digit sahaja. Tetapi di Lubuk Antu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 digit. Samalah juga dengan Bintulu dan Sibu. Di 3 daerah ini mempunyai 5 digit. Ini bermaksud penduduk yang berbangsa Iban di Lubuk Antu, di Bintulu dan di Sibu adalah lebih ramai daripada penduduk yang berbangsa Iban di Lawas. Maksudnya, nilai yang paling kecil di sini adalah penduduk Iban di Lawas. Okey, macam mana kita nak tahu pula antara 3 tempat yang tadi tu, satu dah terkeluar kan? Daripada Lubuk Antu, Bintulu dan Sibu ni, yang mana pula yang lebih ramai orang dia? Okey, kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Sekarang kita tengok nombor yang sama seperti slide tadi, tapi cikgu sudah asingkan. Okey. Yang pertama, kenapa cikgu hanya pilih untuk daerah Bintulu dan Sibu? Kerana kalau awak tengok nombor yang paling depan dia ataupun di sebelah kiri itu, rumah pula. Daerah Sibu ini menunjukkan nombor yang paling besar, nombor 7. Dan nombor kedua terbesar adalah daerah Sibu, ditunjukkan nombor 6. Jadi ini adalah dua nombor yang paling besar jumlahnya. Okey. Jadi di sini cikgu telah asingkan nombor-nombor ini mengikut rumah dia. Okey. Tadi cikgu cakap dengan kamu, nak tentukan nombor ni macam mana yang paling besar, kita tengok dulu dia punya bilangan nombor ataupun digit yang terdapat dalam siri nombor. Sekarang kita dah ada 5 digit dua-dua. Di Bintulu ada 5 digit, di Sibu juga ada 5 digit. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita tengok nombor di rumah puluh ribu. Mana rumah puluh ribu? Ini dia rumah puluh ribu. Cikgu akan tandakan. Rumah puluh ribu. Ni. Oh, sorry. 7 dan di Sibu adalah 6. Jadi kamu tengok. Antara 7 dan 6. Siapa yang lebih besar? Tentulah 7 yang lebih besar. Jadi, di antara 4 daerah itu tadi, Bintulu adalah nilai yang terbesar dalam siri nombor. Okey? Jadi, disebabkan itu, kita dah tahu dah. Yang pertama adalah 75,141. Kecil sikit ataupun kurang sikit jumlah daripada dia adalah daripada Sibu, 69,711. Dan nombor 3 pula, kita balik pada slide yang tadilah. Nombornya adalah 24,712. Dan yang paling kecil yang kita dah bandingkan tadilah. Awal-awal lagi kita dah kecilkan dia. Kita dah letakkan dia sebagai nombor yang terakhir, iaitu Lawas. Seramai 1,105. Okey? Aku terangkan kepada kamu tadi. Okey. Yang pertama, kamu tengok ni, Lawas. Yang terletak di bahagian bawah sekali, Lawas ni. Ni, Lawas. Dia ada 1, 2, 3, 4 digit sahaja. Jadi sebab itulah kita letakkan dia nilai yang paling sedikit.
Yang kedua, dia ada 5 tetapi dia mempunyai nilai puluh ribu yang paling kecil. 2. Ada 5 betul? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia mempunyai nilai puluh ribu yang paling kecil. Dan seterusnya, kita cari nombor yang lebih besar sikit. Rumah puluh ribu nombornya 6. Okey? Sama juga, dia masih ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan nilai yang terbesar yang mewakili daerah Bintulu tadi yang cikgu cakap kan? 70,000. Sama juga, kalau 10,000 tu memang semestinya, pasti dia mempunyai 5 digit. Okey? Jadi, sekarang kamu dah tahulah cara macam mana kita nak tentukan nombor itu nilainya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Okey? Kita tengok dulu di nombor yang paling kiri. Okey, nombor apa? Dan kita tentukan nilai digit dia ada berapa. Okey, nilai angka ada berapa angka dalam siri itu. Kalau ada 4 dan 5, maksudnya nombor yang ada 5 angka tu adalah lebih besar daripada nombor yang satu lagi. Baik, kita sampai ke kemahiran yang terakhir. Mengenali tertib. Tertib ni apa? Susunan. Menaik. Menaik ni apa? Awak dah tahulah kalau naik ni naik tangga, betul? Kita tak ada naik tempat lain. Naik bas pun ada tangga, melainkan awak cakap awak naik kereta. Okey? Maksud menaik ini dia meningkat. Menjadi lebih. Jadi dekat sini cikgu dah bagikan dengan kamu satu kata kunci dia. Kalau kamu dengar saja perkataan tertib menaik, itu bermakna nombor kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey? Nombor kecil kepada nombor yang lebih besar. Nombor kecil tu apa? Adakah nombor yang kamu tulis dengan tulisan yang kecil? Bukan. Nombor kecil ini bermaksud nilai yang kecil. Kalau tadi cikgu dah tunjukkan dengan kamu kan yang cerita pasal lawas, pasal Bintulu, Lubuk Hantu tadi kan. Nombor yang kecil. Itu maksud nilai nombor yang paling kecil. Okey, tadi kita dah tengok ini adalah nombor yang mewakili lawas, betul? 1,105. Jadi besar sikit daripada dia 24,712. Besar sikit daripada dia 69,711. Besar sikit lagi, ini dia yang paling besar tadi. 75,140. Jadi macam mana kita nak tulis nombor untuk tertib ini? Ada satu benda yang perlu kamu kuasai dan kamu ingat. Ini dia, apa nama benda ni? Ada 1, 2, 3 benda ni. Ini adalah koma. K-O-M-A, koma. Koma ni bukan yang macam kamu tengok dalam cerita-cerita filem Melayu tau. Koma yang tit, 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 tit. Bukan. Ini adalah koma yang menunjukkan kamu kena berhenti seketika. Okey? Jadi, ini adalah cara untuk kamu menulis dalam tertib. Okey? 1105, 24712, 69711, 75141. Yang hujung sekali tak perlu koma. Okey? Ini adalah cara macam mana untuk kamu menulis tertib menaik. Okey? Tertib menaik ini cikgu ulangkan sekali lagi. Bermula dari nilai yang kecil kepada ataupun ke nilai yang lebih besar. Sikit lagi nak habis. Kita akan sampai ke tertib menurun. Okey. Tadi kita dah belajar tertib menaik, betul? Setiap benda yang naik dia akan turun. Jadi, di sini adalah tertib menurun pula. Tertib menurun ni apa? Tertib menurun ini bermaksud nombor besar kepada nombor kecil. Nombor besar pergi ke nombor kecil. Apa yang besar?
ditulis dengan besar ke? Bukan. Ni nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Nilai pula jangan awak ingat pula nilai 3 tempat beli kapet, tempat beli baju, tempat beli kain tu. Bukan. Okay, nilai ini maksudnya nombor itu ada berapa banyak. Okay, alright. Okay, kalau tadi masih guna contoh yang sama juga, kamu dah tahu nilai yang terbesar tadi adalah 75,141 Bintulu tadi. Jadi, kecil sikit pada dia. Perkataan mudah untuk kamu ingat. Kecil sikit. Tadi besar sikit. Sekarang cikgu kata kecil sikit. Okey, kecil sikit. Kecil sikit daripada 75,000, 69,711. Kecil sikit daripada 69,000, 24,712. Kecil sikit lagi daripada 24,000 ni, yang mewakili lawas ni tadi. 1,105. Okey, kamu dah tahu macam mana susunan dia. Sama juga macam tadi, cara menulis dia. Yang ini bendanya ni paling penting. Apa dia? Koma. Koma ini perlu ditulis selepas setiap nombor yang kamu tulis. Okey? Kamu dah tulis 7, 5, 1, 4, 1. Mesti tulis koma ni. Tulis pula lagi 6, 9, 7, 1, 1. Tulis koma ni lagi pula. Sampailah selesai. Okey? Jadi, ini adalah cara macam mana kamu nak menulis tertib nombor. Okey? Ini adalah tertib menurun. Tertib menurun, nombor dia cikgu ingat balik semula. Dari besar semakin ke kecil. Baik, sebagai pengukuhan, kamu buat latihan di dalam buku teks pada muka surat 5. Awak tengok buku teks pada muka surat 5 di bahagian bawah. Di bahagian bawah tu ada perkataan uji diri. Okey, kamu buat soalan ini. 1 A B C D E, 2 A B C, 3 A B C. Okey? Kamu boleh buat sepanjang cuti raya Cina ni lah sampai kita bertemu kembali pada minggu hadapan. Nak buat dalam buku apa? Dalam buku kosong yang kamu dah beli ataupun ibu ayah awak dah beli di sekolah dulu. Jadi kamu boleh ambil buku tu, buat dalam buku tu. Okey? Selepas kamu buat, dah siap, minta tolong ibu atau ayah kamu ambil gambar kerja yang kamu buat tu, selai pun jadilah. Okey, selai dan kamu upload dalam, nanti cikgu akan bagi link. Okey? Uploadkan dalam link yang cikgu akan bagi nanti. Okey? Selamat menjawab.